Assalamualaikum dan apa khabar semua? Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Sahih edisi Selasa 9 November 2021 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1443 Hijri. Baik, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan SOP pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan pilihan raya Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15. Perkara yang dibenarkan adalah mesyuarat parti bagi individu yang telah lengkap divaksin tertakluk pada 50%, kapasiti ruang dengan penjarakan fizikal, sidang media selepas mesyuarat parti dengan penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka. Ini adalah antara perkara yang dibenarkan. Taklimat petugas pilihan raya secara bersemuka tertakluk pada arahan tetap yang sedang berkuat kuasa. Dan juga sesi semakan isi peti untuk dilaksanakan berapa sesi dengan maksimum kehadiran bagi setiap sesi adalah mengikut kesesuaian kapasiti ruang, tempat dan juga penjarakan fizikal. Dan juga memasang banner dan bunting di dalam kawasan pilihan raya. Dan yang terakhir, perkara yang dibenarkan adalah mengedarkan pamflet bagi tujuan berkempen di peti-peti surat penduduk sekitar dengan penjarakan fizikal tidak lebih dari 3 orang. Dan ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Penganjuran ceramah, syarahan, kempen secara fizikal sepanjang tempoh pilihan raya. Dan juga kempen ziarah rumah ke rumah sepanjang tempoh pilihan raya adalah tidak dibenarkan. Sebarang aktiviti secara walkabout sepanjang tempoh pilihan raya juga tidak dibenarkan. Dan juga diingatkan kenderaan yang dipasang dengan alat pembesar suara yang berhenti di sepanjang laluan dalam menyampaikan ceramah adalah tidak dibenarkan juga. Pengoperasian bilik gerakan kecil sepanjang pilihan raya juga tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, kempen melalui media massa pada hari mengundi juga tidak dibenarkan. Baik, seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah melancarkan Bilik Gerakan Pilihan Raya Negeri Melaka PRN bagi membolehkan orang ramai menyalur maklumat serta aduan sebarang perbuatan rasuah dan salah guna kuasa berkaitan pilihan raya tersebut. Bilik Gerakan PRN Melaka yang beroperasi 24 jam itu akan ditempatkan di SPRM Melaka nombor 2, Jalan Alai Perdana 16, Crystal Bay, Alai Melaka. Selain hadir ke bilik gerakan tersebut, orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan melalui email kepada aduan.prnmelaka@sprm.gov.my atau menghubungi talian di 06 289 6011 atau 06 289 6000. Dalam pada itu, SPRM juga mengingatkan kepada semua calon dan parti politik yang bertanding agar tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya selaras dengan Akta SPRM 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994 pindaan 2012. Baru-baru ini, tular sebuah video rakaman dashcam membabitkan kenderaan yang dibaling batu dari atas jejantas oleh individu yang tidak dikenali. Dipercayai berlaku di Jambatan Bandar Darul Aman, kilometer 32.6 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara di Kedah. Susulan kejadian tersebut, Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Rozi Abu Hassan melalui laman Facebook Polis Daerah Kubang Pasu telah mengeluarkan satu kenyataan media. Menurut Rozi, suspek didapati membaling beberapa ketul batu ke arah kenderaan mangsa dari sebuah jambatan dipercayai dengan tujuan khianat. Perbuatan tak bertanggungjawab itu telah mengakibatkan kerosakan pada bahagian depan kenderaan mangsa. Satu laporan polis telah diterima dan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti suspek kejadian kerana mempunyai unsur khianat. Orang awam yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan insiden berkenaan diminta menghubungi bilik gerakan IPD Kubang Pasu di talian 04 917 6999 bagi membantu siasatan. Baik, pengoperasian institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah dan Kedah mengikuti ketetapan pengoperasian Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN yang akan bermula pada 21 dan 22 November. Di Kedah, pengoperasian itu bermula pada 21 November, manakala Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah pula pada 22 November ini. KPM menerusi kenyataan memaklumkan pengoperasian tersebut melibatkan kehadiran murid tahun 1 hingga tahun 6 di sekolah rendah serta kelas peralihan dan tingkatan 1 hingga tingkatan 4 di sekolah menengah.
Baik, ini adalah cukai makmur adalah sebuah langkah cukai yang diperkenalkan di bawah bajet 2022 untuk menyokong usaha kerajaan dalam memulih semula ekonomi negara pasca pandemik COVID-19. Cukai yang dikumpul menerusi langkah ini pastinya akan digunakan untuk menampung perbelanjaan kesihatan awam dan inisiatif-inisiatif yang memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Bagaimana ia berfungsi? Cukai makmur akan dikenakan secara one-off kepada syarikat yang memperoleh pendapatan melebihi 100 juta ringgit. Untuk maklumat lanjut mengenai inisiatif-inisiatif lain, sila layari portal manfaat bajet 2022 di laman yang tertera di kaca TV anda sekarang. Baik, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah percaya dengan tawaran iklan mempromosikan pinjaman wang dengan kadar faedah rendah dan jaminan memproses pinjaman dengan cepat tanpa ada syarat yang ketat. Anda digalakkan hadir secara fizikal ke institusi perbankan atau kewangan berlesen sahaja untuk membuat permohonan pinjaman wang. Atau anda boleh layari aplikasi iCredit.com berhubung pinjaman di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Baik, ini adalah berita gembira untuk rakyat di negara kita dan juga di Singapura. Malaysia dan Singapura akan memulakan kembali perjalanan rentas sempadan menerusi lorong perjalanan vaksinasi atau Vaccinated Travel Lane VTL dengan menggunakan jalan udara bermula 29 November ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelancong yang lengkap divaksinasi dapat melakukan perjalanan antara Malaysia dan Singapura tertakluk kepada ujian saringan COVID-19 sebagai ganti kuarantin wajib. Keputusan tersebut dibuat bersama Ismail Sabri Yaakob dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menerusi panggilan telefon. Sementara itu, kedua-dua pemimpin tersebut berharap untuk memulihkan laluan perjalanan merentasi darat di antara kedua-dua negara dalam masa terdekat termasuk pembukaan semula perjalanan merentasi Tambak Johor dan link kedua. Ujar Ismail, VTL merupakan antara kejayaan penting dalam kerjasama antara Malaysia dan Singapura yang telah lama terjalin. Baik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP melancarkan op menu bagi menjalankan pemeriksaan pematuhan perundangan berkaitan penandaan harga serta penggunaan alat timbang di restoran dan kedai makan untuk mengelakkan manipulasi harga dan penipuan timbangan. Pengarah Penguatkuasa KPDNHP Azman Adam kata, fokus pemeriksaan ops menu adalah terhadap premis yang menyediakan makanan siap masak seperti restoran dan kedai makanan Melayu, Cina, India Muslim, Medan Selera dan restoran makanan laut. Sasaran pemeriksaan membabitkan tanda harga serta alat timbang dan sukat yang digunakan oleh restoran dan kedai makan. Pengguna yang mempunyai maklumat berkenaan salah laku restoran dan kedai, anda boleh mengemukakan aduan kepada pihak KPDNHP melalui beberapa saluran antaranya WhatsApp ke 019-279-4317, portal e-aduan@kpdnhp.gov.my atau call center 1-800-886-800 atau email kepada aduan@kpdnhp.gov.my atau Pusat Arahan Penguatkuasaan ECC di 03-8882-6088. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kita bersua kembali. Malaysia dan United Kingdom sedang membincangkan kerjasama dalam pembangunan vaksin dan rekod kesihatan elektronik. Jelas Menteri Kesihatan Kharijah Jamaluddin, Malaysia mengalu-alukan kerjasama itu susulan kejayaan United Kingdom membangunkan vaksin AstraZeneca. Bidang yang saya rasa penting untuk kita bekerjasama. Kerjasama dalam bidang rekod kesihatan elektronik di mana pengalaman United Kingdom melalui NHS sangat-sangat ke depan dalam mereka melaksanakan electronic medical records yang perlu kita melaksanakan juga di Malaysia. Kerajaan menggunakan parameter atau indikator bagi mengukur kesediaan Malaysia beralih ke fasa endemik. Ia meliputi situasi COVID-19 dan kapasiti untuk tindak balas. Apabila negara berada pada fasa endemik kelak, jumlah kes harian akan tetap berlaku dan berkemungkinan boleh meningkat. Oleh yang demikian, proses peralihan yang berlangsung ketika ini amat penting bagi persediaan bagi memastikan bilangan kes yang memerlukan kemasukan ke hospital dan kematian disebab COVID-19 terkawal.
Malaysia merupakan antara 10 negara di dunia yang merangka belanjawan negara sejajar Matlamat Pembangunan Lestari SDG berdasarkan penilaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata, inisiatif di bawah bajet 2022 turut berlandaskan matlamat tersebut bagi memastikan negara memenuhi lanskap program pembiayaan bagi projek berkaitan SDG. Pada masa akan datang, kerajaan turut merancang menerbitkan lebih banyak bon dan sukuk yang memberi tumpuan kepada projek mesra sosial dan alam sekitar ke arah negara neutral karbon menjelang 2050. Pembangunan dan kesejahteraan rakyat di semua negeri amat dititik beratkan menerusi perangkaan bajet 2022. Ini termasuklah untuk Sabah dan Sarawak apabila perbelanjaan pembangunan kedua-dua negeri itu adalah 20% lebih tinggi berbanding negeri-negeri lain. Menerusi kenyataan Kementerian Kewangan, peruntukan pembangunan di Sabah bagi tahun 2022 berjumlah RM5.16 bilion meningkat kepada RM104 juta berbanding tahun ini. Manakala Sarawak pula meningkat RM158 juta kepada RM4.67 bilion. Perbelanjaan pembangunan ini termasuk RM2 bilion untuk meneruskan pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo Sabah daripada Sindumin ke Rampaian Laut serta lebuh raya Pen Borneo Sarawak daripada Semantan ke Jalan Pujut Ling. Kerajaan Persekutuan turut menyediakan peruntukan dari segi pemberian atau pembayaran kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak masing-masing berjumlah RM1.13 bilion dan RM1.24 bilion tahun ini. Kedua-dua negeri kekal penerima terbesar dengan peruntukan lebih 30% berbanding kesemua kerajaan negeri. Jumlah tersebut juga diunjur meningkat pada tahun hadapan. Selain itu, bantuan tunai bernilai RM1.31 bilion telah memanfaatkan 864,000 warga negeri Sabah, manakala RM1.4 bilion telah disalurkan kepada 987,000 warga negeri Sarawak. Setiap agensi kerajaan perlu membeli respon yang baik semasa menyelamat atau menguruskan pusat-pusat pembinaan banjir. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia bagi mengurangkan risiko berganda akibat penularan COVID-19 dengan pematuhan SOP atau garis panduan yang telah disediakan. Saya menyeru semua pihak untuk berganding bahu merealisasikan semua perancangan yang telah disusun bagi menghadapi apa jua bentuk dan intensiti bencana. Pandemik COVID-19 dan varian-variannya masih belum lagi terhapus sepenuhnya dari negara yang kita cintai ini. Ini akan memerlukan penyelarasan sumber dan kerjasama padu antara agensi-agensi kerajaan dalam menghadapi situasi bencana dalam bencana, terutamanya semasa monsun Timur Laut yang telah bermula pada 3 November yang lalu. Masalah banjir di daerah Pendang, Kedah dijangka berakhir menerusi pelaksanaan projek rancangan Tebatan Banjir RTB Pendang Fasa 2. Menerusi projek terbabit, lebihan air akan disalur ke laut dengan lebih cepat. Pengurusi Jawatan Kuasa Bekalan dan Sumber Air, Pengairan dan Saliran Negeri Datuk Suraya Yaakob berkata, projek membolehkan pergerakan air berlaku dengan lebih lancar. Ia sekaligus dapat mengurangkan risiko bencana banjir. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan bantuan kepada penduduk terlibat banjir di Kampung Alur Ali, Pendang. Hujan lebat berserta angin kencang yang melanda Simpang 4 Perlis petang semalam telah mengakibatkan 27 buah rumah rosak. Rumah yang rosak melibatkan 18 buah di Kampung Permatang Pauh Timur dan 9 buah di Kampung Titi Beratap. 5 daripada rumah terbabit rosak teruk manakala melibatkan keseluruhan struktur rumah. Menurut Exco Negeri yang juga Adun Simpang 4, Nurul Hisham Yaakob, pihaknya bersama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) telah turun ke lokasi bagi membuat bancian kerosakan. Bantuan segera berupa keperluan makanan asas sumbangan Pusat Khidmat DUN Simpang 4 telah disalurkan kepada penduduk terlibat. Tiada mangsa yang dilaporkan cedera dan mangsa terlibat menumpang di rumah saudara mara buat sementara waktu. Budaya kerja cemerlang atau excellent work culture telah dijadikan dasar dalam perkhidmatan awam yang perlu dipraktikan oleh kaki tangan kemas. Usaha mewujudkan sistem pencapaian awam yang cemerlang berasaskan budaya kerja adalah satu kemestian kaki tangan kerajaan. Mereka yang terpilih sebagai penerima anugerah ini seharusnya menjadi role model pada yang lain untuk terus berusaha dengan
United Kingdom menyatakan minat untuk meningkatkan kerjasama dengan Malaysia khususnya dalam bidang ekonomi digital. Perkara itu diumumkan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Ialah dalam ekonomi digital. Itu nampaknya minat yang besar daripada United Kingdom dan itu juga merupakan salah satu tumpuan kita dalam RMK 12 juga dalam membangun semula ekonomi pasca pandemik. Monumen 11 mercu tanda terkenal negara ASEAN yang ditempatkan di dasar laut Pulau Bidong di sini mampu mengambil kedatangan penyelam skuba antarabangsa. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, mercu tanda itu ditenggelamkan di dasar laut Pulau Bidong sempena penganjuran seminar ASEAN mengenai pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya bawah air Jun lalu. Katanya projek menenggelamkan monumen daripada 11 negara ASEAN tidak membabitkan peruntukan kerajaan. Sebaliknya, pembiayaan daripada tabung kebudayaan ASEAN berjumlah kira-kira RM300,000. Negara ASEAN, pelancong daripada negara ASEAN dan juga tempatan dan negara antarabangsa nanti akan datang kemari. Dengan kita mempromosikan, saya harap dengan hari ini kita mempromosikan apa yang kita lancarkan pada hari ini, ia menjadi satu keinginan untuk orang untuk datang kemari. Pilihan Raya Negeri Melaka bakal menyaksikan kelainan dalam persaingan antara parti politik kerana ia menarik penyertaan lebih ramai calon dan mereka perlu berkempen mengikut prosedur operasi standard SOP khas dan ketat yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada kali ini. PRN Melaka menyaksikan peningkatan calon yang mengambil bahagian dalam proses demokrasi itu kepada seramai 112 orang berbanding 85 calon pada Pilihan Raya Umum ke-14 di Melaka. SPR juga telah menubuhkan 28 pasukan penguatkuasa kempen Pilihan Raya untuk memantau semua aktiviti calon ketika berkempen agar tiada sesiapa pun yang dikesan melanggar SOP yang telah ditetapkan. SOP khas ini akan dilaksanakan dengan ketat pada semua proses perjalanan pilihan raya iaitu taklimat petugas, proses cetakan dan semakan kertas undi, pengeluaran dan pengiraan kertas undi pos, semakan isi peti undi di sepanjang tempoh berkempen, hari mengundi dan perjumlahan rasmi undi. Ahli Parlimen dari Sarawak telah membangkitkan isu pendidikan antaranya pemberian komputer riba kepada murid sekolah serta penempatan guru di negeri itu. Datuk Wilson Uga Anak Kumbong GPS Hulu Rajang dalam menyambut baik usaha kerajaan mengagihkan komputer riba kepada murid sekolah berharap tiada siapa pun khususnya murid di luar bandar terlepas pandang daripada menikmati inisiatif itu. Ini adalah soalannya, berapakah jumlah penerima komputer ini dari kawasan Parlimen Hulu Rajang kerana beliau sendiri tidak diberikan maklumat jelas mengenai perkara ini. Beliau mengesyorkan agar pelaksanaan ini diselarikan bersama pejabat ahli Parlimen di setiap kawasan Parlimen atau diadarkan bersama dengan pejabat pendidikan daerah ketika membahaskan bajet 2022 di Dewan Rakyat. Pelancaran laluan perjalanan vaksinasi VTL antara lapangan terbang Changi dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mulai 29 November ini mampu memulihkan kembali industri penerbangan yang sekian lama terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pengumuman VTL melegakan keluarga Malaysia khususnya mereka yang terlibat dalam industri seperti kru penerbangan dan petugas di lapangan terbang. Diharapkan prosedur operasi standard SOP seperti kuarantin wajib atau kuarantin kendiri di rumah dilonggarkan memandangkan kemajuan ketara telah dicapai oleh kedua-dua negara Malaysia dan Singapura dalam pemberian vaksin dan pengurusan pandemik COVID-19 secara amnya menerusi catatan di akaun Facebook beliau semalam. Baik, aktiviti pengumian dan penghormatan terakhir di Rumah Ibadat Bukan Islam serta Rumah Urus Mayat di Sabah semasa fasa 4 Pemulihan Negara PPN dibenarkan dengan kapasiti 50% bermula hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun berkata, waktu operasi dibenarkan ialah dari 6 pagi hingga 8 malam dan tempoh upacara tidak melebihi 2 jam bagi setiap sesi. Namun kebenaran aktiviti berkenaan hanya kepada individu yang telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19. Mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan, individu atau keluarga yang belum divaksin dilarang sama sekali memasuki rumah ibadat kecuali kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah yang mana ibu bapa telah lengkap divaksin.
Polis menahan 62 individu termasuk seorang pemandu ambulan Kementerian Kesihatan dan seorang penghantar makanan kerana terlibat dalam penyalahgunaan dadah menerusi ops sarang di sekitar Pulau Pinang semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang ACP Mustafa Kamal Gani Abdullah berkata, operasi bermula 12.30 malam hingga 3 petang menggempur kawasan tumpuan penagih dadah, antaranya Sungai Nibong, Bandar Baru Air Hitam, Pulau Tikus, Tanjung Tokong dan sekitar Georgetown. Pemandu ambulan berusia 53 tahun dan penghantar makanan yang berusia 39 tahun itu ditahan di kawasan parkir bas kilang di Paya Terubong. Ketika ditahan, kedua-dua lelaki itu sedang membeli dadah daripada seorang pembekal iaitu seorang lelaki berusia 30-an yang turut ditahan dalam operasi sama. Mustafa Kamal Gani berkata daripada 59 lelaki dan 3 wanita berusia antara 21 hingga 60 tahun itu, 8 didapati pengedar dadah manakala memiliki dadah dan penagih masing-masing 27 individu. Beliau berkata kesemua mereka didapati positif terhadap dadah dan mereka semua akan siasatan mentapati kebanyakan mereka terutama penagih dadah dan pernah ditangkap berapa kali kerana kesalahan sama. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kita bersua kembali. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Baik, sepanjang tempoh pandemik ini sebanyak 70,000 kes perceraian telah direkodkan dan antara topik yang menarik malam ini yang akan dibincangkan dalam bicara naratif adalah hentikan keganasan terhadap wanita bersama Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga bersama panel yang bahagia Datuk Dr. Suhaini Kadiman, tokoh Perdana Maulidul Rasul Kebangsaan 1443 Hijrah bersamaan 2021 masih dan juga Presiden Papisma pada malam ini 9 malam. Anda boleh saksikan di saluran berita RTM dan juga di TV1. Baik, seterusnya, jangan lupa untuk menonton langsung dari Parlimen ke-14. Ikuti secara langsung di TV1 dan juga saluran berita RTM Isnin hingga Khamis pada pukul 10 pagi. Baik, saudara-saudari, jangan lupa untuk nantikan pelancaran Agenda Nasional Malaysia Sihat yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri dan juga turut dihadiri bersama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pada hari Khamis ini 11 November 2021 dan anda boleh saksikan di rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan juga di saluran berita RTM pada pukul 9.15 pagi. Baik, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan juga USIM akan menganjurkan forum Mampukah Tulisan Jawi Menongkah Dunia Moden pada hari Khamis 11 November pada pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang secara langsung di Facebook rasmi USIM TV bersama moderator Ahmad Fitri bin Yahya, personaliti TV1 dan juga panel Tuan Haji Hamdan bin Abdul Rahman, pakar rujuk Jawi DBP dan juga panel Profesor Emeritus Dr. Muhammad Bukhari bin Lubis, pakar rujuk Jawi DBP. Baik, DBP juga menganjurkan syarahan keris emas. Sastra tanpa sains tiada kemajuan dan juga sains tanpa sastra tiada keanggunan. Bertarikh pada 10 November hari Rabu esok pada pukul 10 pagi hingga 12.30 hari secara langsung di Facebook rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka. Pewacana bersama Profesor Dato' Dr. Muhammad Hatta Shahrom dan juga moderator Dr. Samsudin Othman. Baik, seterusnya, sambutan Hari Alam Sekitar Negara tahun 2021 peringkat negeri Sabah, webinar EIA Perancangan ke Arah Pembangunan Lestari pada hari Khamis ini 11 November pada pukul 10 pagi hingga 12.30 hari secara rasmi di Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah secara langsung. Seterusnya, Shop Malaysia Online 1 Julai hingga 31 Disember 2021. Jangan lupa untuk belanja dan tebus voucher digital anda sekarang dan anda boleh mengimbas di kaca TV anda sekarang kod QR yang tertera. Baik, perkongsian tadi mengakhiri pastikan saya edisi Selasa 9 November 2021. Ingat, pastikan saya baru kongsi dan ingat terus mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup separuh muka di mana jua anda berada dan yang paling penting memakai dan juga mematuhi SOP yang telah digariskan. Bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 sehingga kita berjumpa lagi.